Assalamualaikum dan selamat datang ke sesi perkongsian pengalaman Young Innovators Challenge. Okay, so alhamdulillah, saya Dr. Rajarina, moderator pada hari ini, dan saya perkenalkan tetamu kita pada hari ini, Adik Muhammad Anas Fikri, okay. Adik Hanis Muhammad Amran, Adik Ahmad Zarif dan juga saudara Muhammad Aiman Akmal Syafilizan. Okay. So, panel kita pada hari ini terdiri daripada mentor, mentor pelajar FKIKK UTM, Muhammad Aiman Akmal, dan juga dari tiga pelajar daripada SMA Jaim Al-Ashraf. Alright, tahniah atas kehadiran pada hari ini. Okay. So, apa itu Young Innovators Challenge? Right? Okay, sedikit intro. Okay. Pada tahun ini telah diadakan SIMW Young Innovators Challenge. Okay, so pertandingan ini adalah untuk pelajar sekolah menengah dan sponsor utamanya adalah daripada Yayasan SIMW. Right? So pertandingan ini dibuka kepada semua sekolah menengah di Malaysia. Okay, dan tahun ini terdapat hampir 500 penyertaan. Okay, dan setiap penyertaan, setiap pasukan dikehendaki untuk mencipta satu reka cipta atau inovasi yang menggunakan microcontroller, mobile app ataupun gabungan kedua-duanya. So, sedikit perjalanan pertandingan Young Innovators Challenge pada hari ini, pada tahun ini. So, pada bulan Jun dan Julai tempoh hari terdapat 19 mentor daripada UTM yang terlibat sebagai dalam training kan, yang telah diadakan oleh Jumbaka Senja Berhad, Jumbaka Melaka. Okay. Dan selepas mereka mendapat latihan, mereka telah diassignkan kepada sekolah-sekolah di sekitar Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor. Okay, so 19 mentor daripada UTM terlibat dan mereka telah membimbing lebih kurang 50 pasukan sekolah. Right? Dan pada 15 September adalah deadline submission video untuk pitching. Okay. Dan alhamdulillah 19 pelajar UTM terlibat, 19 pensyarah dan juga 50 pasukan sekolah menengah telah berjaya dibimbing. Dan tim ini, pasukan ini telah mendapat 8 pencapaian. Okay. So, dia adalah jawatan kuasa yang terlibat dalam pertandingan SIMW Young Innovators Challenge, jawatan kuasa daripada pihak UTM. Okay, so ada 9 orang pensyarah dan juga 19 orang mentor. Right. So antara pencapaian yang diperolehi adalah satu gol, iaitu pasukan SMA Jaim Al-Ashraf pada hari ini 3 sekolah mendapat silver. Okay, SMK Agama Datuk Haji Abu Hassan Haji Said, SMK Gajah Berap, SMJK Katolik Selangor, dan juga 4 sekolah telah mendapat gangsa. Okay. So daripada 50 pasukan yang telah dibimbing, 8 pasukan telah mendapat pencapaian di pertandingan ini. Dan panel kita pada hari ini adalah pelajar yang daripada SMA Jaim Al-Ashraf yang telah mendapat award Most Promising Team Award dan Favorite Innovation Award. Okay, selamat datang Adik Anas, Adik Anis, Adik Zarif, Saudara Aiman. Okay. So, rasa semua pun berdebar-debar nak tahu, nak dengar kawan-kawan semua berdebar nak dengar bercakap kan, adik-adik bercakap. Tanpa membuang masa lagi, saya bertanya soalan yang pertama. Right? So, Adik Zarif. Adik Zarif, apa motivasi Adik Zarif untuk
terlibat dalam pertandingan yang Innovators Challenge pada tahun ini? Adik Zari baru tingkatan 1 kan? Ya. Okey. Kasih saya. Pada mula-mula sekali pertandingan ni kawan saya Anas jemput untuk join pertandingan ni. So mula-mula saya pun tak tahu apa-apa. So saya cakap lah, okay boleh. So saya join. Waktu join tu cakap lah pertandingan macam ni saya pun faham kena buat projek, mereka cipta. So okay, cuba. Lepas tu kita orang settle kan nama team kita orang pilih Anas yang cadangkan The Amazing Gems. So saya pun kata okay. Lepas tu kita orang pilih guru bimbingan kami Ustaz Ashraf, guru ASK saya dengan Anas. So kami mendapat mentor daripada UTM, itu Abang Aiman, bekas pelajar SMA JM Al Ashraf. Kami banggalah dapat bertemu dengan abang-abang senior kami. Tu nak masuk pertandingan tu, first kita orang plan nak buat projek apa. Tema dia kena selesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. So kita orang pun bagi cadangan. So kita orang pilih buat smart bag. So dah okay. So kita orang kena submit video pertama kita orang. Video pertama kita orang tu kita orang buat tak okay lah, sebab pukul apa kita orang submit lambat. Kita orang submit last minute waktu tu, sebab kita orang punya plan nak buat idea tu dah ambil masa yang lama. Tu susah sikit. Orang lama lah, macam video tu tak puas hati bagi kita orang. Video tu tak apa, tu tak ada markah, kalau nak tengok je. Okay. Untuk next video, tahu masuk final ke tak, kita orang buat bersungguh-sungguh. So waktu nak buat tu, kita orang relax lah, tak adalah nak berapa sangat, sebab sebelum ni dah tahu benda apa yang nak buat. Abang Aiman pun sebelum tu berusaha lah tolong kita orang apa yang kita orang tak faham. Abang Aiman tolong ajar kan. Waktu nak buat tu itulah apa, sebab kita orang nak jadikan projek tu sebenar, masih lama juga untuk beli barang dia, buat projek dia agak banyak. So waktu final tu kita orang buat video dia, puas hati lah. Lepas tu waktu hari nak tahu penentuan final tu, kita orang punya berdebar-debar hati tahu projek ke tak. Lepas tu kita orang dapat gol award, dah bersyukur lah. Lepas tu tiba-tiba nampak ada nama kat final. So best lah, teruja. So lepas dah habis tu kita orang dah masuk final. Waktu tu kita orang ada Yoda tu fungsi dia untuk dia tanya lah, dia akan menegur kesilapan kita orang. Yoda kita orang Puan Sri Maimun Arif. Susah sikit lah sebab kita orang tak fasih lagi bahasa Inggeris ni. Saya tengok orang-orang lain semua fasih gila. Apa yang diorang cakap pun saya tak faham. So lepas dah
cakap-cakap waktu tu saya dah masuk asrama. Tu dah masuk asrama, susah sikit untuk berkomunikasi. Saya pun ambil lah surat permohonan untuk bawa main dengan laptop. So betul pun bagi. Waktu tu dia asrama saya tak boleh pegang. So waktu ada meeting ke apa-apa kerja baru boleh saya ambil. Okay, so waktu tu susah sikit lah sebab warden yang akan pegang. So saya pun buat je apa yang boleh. Mula-mula kita jumpa dengan Yoda, kita orang akan dapat mentor-mentor. Kita orang dapat 3 mentor. Mentor ni ialah CBHI, Isli Tian dan Mr. Emilio Stan. Ketiga-tiga mentor ini sangat membantu kami. Mereka juga baik dan senang untuk kami berkomunikasi dengan dia. So waktu mula-mula perjumpaan kami dengan Yoda kami bertanya banyak, terdapat banyak timbul persoalan pada projek kami, dan kami menyelesaikannya. Pada ketika itu, pada perjumpaan pertama dengan Yoda, kami berasa takut. Saya dengan Anas takut sebab satu cakap dalam bahasa Inggeris, dari satu banyak persoalan timbul dan orang tak confident waktu tu. So perjumpaan kali kedua kita orang lebih untuk perjumpaan kali terakhir dengan Yoda kita orang lebih confident. Kita orang jawab soalan-soalannya. Antara soalan-soalannya ramai tanya, iaitu apakah itu RFID. Waktu zaman sekarang RFID ni dia muncul, dia wujud lah. RFID ni dia kita boleh jumpa dekat tol-tol plaza. RFID ni sama macam smart tag, kurang macam tu. So kita orang okey waktu Yoda kita orang bagikan komitmen yang terbaik. So waktu hari final tu easy sikit, daripada pagi sampai petang tu final. Tu pagi dah on laptop, duduk depan laptop lah. Waktu final tu kita orang buat yang terbaik lah. Soalan dia orang pun kurang ada persoalan, orang jawab dengan baik. So bertabah je lah apa yang jadi. So waktu nak tahu menang ke tak ataupun dapat grant ke tak, so kita orang tunggu je. Saya mau hati berdebar-debar dapat ke tak. Waktu nak tahu menang ke tak, hari penentu dia sedia. So waktu start tu dia dah kata lah, waktu tu meeting, so kita orang tak dapat, kita orang tak menang dan tak mendapat grant, tapi tak apa, kita orang dapat 2 award. Award yang pertama murid berpotensi, award kedua disukai ramai, projek disukai ramai, iaitu kita orang kena buat banyak like dengan share dekat Facebook. Benda tu dia orang kata sehari semalam tahu hari penentu dia. So saya dengan Anas berusaha lah nak buat tu sehari semalam. Saya pun share banyak-banyak. Sudah tu satu award tu alhamdulillah kita orang dapat 300 voucher buku. So
saya pun bersyukur lah, walaupun tak menang, tak dapat grant, tapi kita orang dah sampai sini. Walaupun kita orang baru je mula. Betul, sebenarnya pencapaian, terima kasih adik Ahmad Zarif. So, sebenarnya tidak menang tidak mengapa kan, kerana pengalaman itu yang lebih berharga dan sebenarnya dengan terlibat pasukan SMA Jaim Al-Ashraf, participate pun itu dah satu kemenangan kan. Jadi so, tahniah, okey, Adik Ahmad Zarif atas penjelasan yang panjang lebar dan perkongsian pengalaman kan, intro yang baik perjalanan program apa yang Innovators Challenge kan, melalui perspektif Adik Ahmad Zarif sendiri. Okey, saudara Aiman, alright. So saudara Aiman ni salah satu mentor daripada 18 mentor, right? So apa motivasi uh, Aiman sebenarnya terlibat dalam YIC ni? Sebab kita tahu nak jadi mentor ni kita tak dapat, tak ada duit kan, tak dibayar, so kena memberi tenaga yang banyak. So apa motivasi Aiman untuk volunteer dalam program ni? Okey, terima kasih Dr. Rina. Sebenarnya saya minat dalam program-program yang melibatkan projek-projek inovasi, terutama projek yang melibatkan microcontroller lah, inovasi yang menggunakan microcontroller seperti Arduino dan STM32. Selain tu saya juga minat nak mengajar. So benda ni dia berkait lah. So bila saya tengok program yang Innovator Challenge ni, kita nak jadi mentor, tengok ni boleh ni, kita nak dapat peluang untuk mengajar orang. Cumanya satunya saya ni jenis tak suka bercakap, saya tak banyak berbual. So kat situ lah kelemahan saya. So fikir juga boleh ke tak ni nak mengajar adik-adik ni sebab memang susah nak bercakap. Saya ni memang jenis yang suka lah nak bercakap sebenarnya. So bila masuk program ni, beranikan diri untuk bercakap. Lepas habis program ni, tahap nak bercakap, confident nak bercakap tu naik lah. Kita dapat berkongsi dengan adik-adik ni. Sambil tu dekat projek ni juga kita boleh tingkatkan ilmu kita dekat bahagian produk-produk inovasi. Macam kita ni, kalau kita student elektronik, engineering elektronik, so kita kena sentiasa update pasal perkara-perkara yang melibatkan barang-barang elektronik lah. Kena sentiasa inovasikan lah. Sebab projek-projek elektronik ni dia akan sentiasa meningkat. Contoh iPhone daripada iPhone 5 akan meningkat ke iPhone 6. Benda tu semua akan meningkat. So kita sebagai student ataupun insyaAllah akan bekerja dekat bahagian-bahagian engineering elektronik ni, penghasilan, kita kena sentiasa update benda ni. So daripada situlah saya beranikan diri, saya go through dekat projek ni. Itu je lah saya punya motivasi dalam projek ni. Terima kasih Aiman. Jadi Aiman sebenarnya ada tolakan dalaman untuk upgrade diri kan, sebab terlibat. Wah, masya-Allah, bagus. Okay, so bukan mudah nak commit dalam something yang ambil banyak masa kan, sebab perjalanan program ni agak panjang, daripada Julai hingga ke November kan, hampir 6 bulan kan. Okey, terima kasih saudara Aiman. Okay, tanya adik Anas. Alright. So apa pengalaman adik Anas, pengalaman yang paling berharga lah apabila terlibat dalam Young Innovators Challenge? Pengalaman yang berharga yang saya dapat adalah saya dapat belajar benda yang tak diajar dekat sekolah. Benda tu saya dapat belajar contohnya macam coding, belajar buat aplikasi,
belajar buat Arduino tu semua. Lepas tu saya diajar oleh Abang Aiman yang memang pandai berpengalaman dalam bidang Arduino ni. Dan saya jumpa orang-orang yang hebat macam Yoda kami yang Zarif kata tadi, Puan Sri Maimun. So adik adik Anis suka dapat opportunity lah untuk dapat ilmu baru, dapat latihan dan bimbingan daripada orang industri kan. Bukan semua orang dapat peluang macam ni pada usia adik Anas ni. Okay, bagaimana dengan adik Anis pula? Saya tahu adik Anis ni dua-dua adik-beradik. Pengalaman yang saya dapat adalah dapat tambah ilmu baru juga. Terutamanya saya dapat belajar cara bagaimana nak menghasilkan video yang berkualiti. Kami perlu menghasilkan video yang berkualiti dalam masa 3 minit saja untuk menceritakan keseluruhan projek yang kami buat. Bagi saya ia agak mencabar sebab medium yang digunakan adalah bahasa Inggeris, tapi kami tak berapa mahir dalam menggunakan bahasa tersebut. Dan kami perlu memastikan 3 minit tu dimanfaatkan betul-betul untuk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh penganjur. Walaupun hanya 3 minit, tapi kami mengambil masa yang lama untuk menghasilkannya. Persiapan hampir 3 hari termasuklah menyediakan skrip yang bersesuaian. Lepas dah sediakan skrip, kami akan mengagihkan tugas. Lepas tu, kami akan berlatih bercakap. Kami menggunakan satu aplikasi untuk berlatih bercakap dengan lancar mengikut kelajuan yang telah dirancang. Lepas tu, kami akan shoot video mengikut angle yang kami nak. Lepas dah shoot, kami akan pilih mana video yang terbaik. Lepas tu akan edit. Lepas edit, kita kena tengok balik untuk tengok sesuai ke tak, best ke tak. Jadi proses dia memang agak rumit, tapi kita enjoy sebab kita minat. Jadi apa yang saya belajar adalah bukan mudah untuk berjaya. Maksudnya tiada jalan singkat untuk berjaya. Tahniah adik Anis, saya suka kata-kata akhir tu kan, tiada jalan singkat untuk berjaya. Dan so adik Anis ni lebih membantu kepada video ya. Dan saya sendiri dah lihat video pasukan, memang video tu jelas dan baiklah. So sebenarnya dalam satu tim ni kita perlu kepakaran yang berbeza kan untuk menghasilkan satu produk yang baik kan. Okay, terima kasih adik Anis. Tahniah. Okay, so saudara Aiman pula, apa pengalaman yang paling berharga terlibat dalam Sains Nabi yang Innovators Challenge ni? Pengalaman saya paling berharga tu banyak juga First, saya dapat berbakti kepada sekolah lama saya. Saya ni bekas sekolah Al-Ashraf. So bila sedarai sekolah dikeluarkan dan sedarai mentor yang dipairkan dekat sekolah tu dikeluarkan, saya perasan ini nama sekolah saya ni, SMA Al-Ashraf ni. Lepas tu sebenarnya saya dapat sekolah Dara Tunggal, tapi pihak Cubakar kata kalau awak ada nak tukar sekolah, awak boleh, tapi awak kena deal lah dengan awak punya mentor yang terlibat dengan sekolah tu. So saya deal dengan mentor SMA Al-Ashraf. Dia kata okey, so alhamdulillah kita dapat berbakti lah dekat sekolah kita ni, sekolah lama kita ni. Itu satu. Yang keduanya, bila kita dah dapat sekolah Al-Ashraf ni, sebelum kita jadi mentor, memang kita dihaskan untuk jadi mentor, kita akan ada satu kursus lah, train for trainer. So dekat kursus tu saya dapat sekali lagi jumpa cikgu sekolah saya, Cikgu Azizah dengan Cikgu Ustaz Ashraf. Dua-dua ni masa saya sekolah menengah dulu, warden saya. So dekat situ rasa macam best lah dapat bekerjasama dengan diorang. Tu kedua. Ketiga, pengalaman yang paling best sebenarnya kita dapat tengok
flow adik-adik ni. Maksudnya daripada peringkat diorang tak tahu apa tu macam mana nak menghasilkan projek, daripada peringkat yang diorang tak tahu diorang nak buat inovasi apa, diorang nak buat apa. So daripada situ sampai ke diorang punya perjalanan hingga dapat anugerah. So dekat dalam perjalanan tu banyaklah cabaran dia. Pertama, adik-adik ni confused nak pilih projek yang mana. Masing-masing ada idea. Macam Anas dia nak buat projek untuk kebun. Macam Zarif dia nak buat projek untuk sekolah. So nak ambil masa tu pun sebelum first submission video pun sehari ke 2 hari sebelum tu baru stick untuk buat projek tu. Baru dapat tajuk. Sebab tu bila first submission tu video dia bukan tak memuaskan, ada kurang memuaskan lah. Dia video dia sedikit tak tersusun. Jadi daripada pengajaran daripada first video tu, diorang take fight. Diorang bagi 100%. So bila student ni bagi 100%, kita pun sebagai mentor, kita pun kena tambah lagi 100% tu. Kita kena ada 200% untuk bagi komitmen untuk student ni. So saya ni jenis suka kalau student tu memang semangat nak buat benda tu, so saya pun semangat. Macam tu. So alhamdulillah lah berjaya. Daripada diorang punya kelemahan tu, kita berjaya combinekan. Sebab masing-masing diorang ni masing-masing ada diorang punya kelebihan tersendiri. Macam Anas dia boleh bercakap, macam Hanif dia boleh buat video, Zarif dia ada idea yang menarik. So kita rancang macam mana kita nak, diorang dah ada bakat, so macam mana kita nak combinekan bakat tu. Alhamdulillah lah dapat award tu satu perkara yang menarik lah. Tahniah Aiman. So saya dapat tangkap poin yang komitmen lah pelajar dan komitmen mentor tu sangat penting kan. Dan sebenarnya apabila tim yang di-mentor tu berjaya, kita pun tumpang gembira kan. Hasil usaha sungguh pun memerlukan pengorbanan yang banyak kan. Okey, terima kasih saudara Aiman. Okey, adik Zarif. So, apa pengalaman yang paling berharga pula adik Zarif ni? Yang paling berharga. Tadi dah cerita panjang kan pengalaman. Ini nak yang paling berharga. Saya buat projek laksanakan apa-apa semua dekat asrama tu. Oh. Saya mencabar. Ada masa ada line, masa tak ada line. Saya agak suka. Ada. Dan yang tak dilupakan first time saya kita orang buat teaser 30 saat. So saya sukalah berlakon. Saya berlakon, lepas tu sekejap je tak sampai 1 jam terus Kak Anis dah buat video. Terus dah set. Ni. Okey, terima kasih Zarif. So pengalaman buat projek di asrama kan dengan masalah line internet yang limited, tapi cikgu banyak bagi sokongan sebab kalau ikutkan tak boleh bawa handphone kan, tak boleh guna. Tapi sebab adik masuk pertandingan ni cikgu bagi, so sokongan guru pun sangat penting kan untuk berjaya. Okey, banyak. Okey, adik saudara Aiman pula kan. Okay, soalan saya, kalau diberi peluang lah untuk menjadi mentor sekali lagi, sebab kita tahu pertandingan ni tiap-tiap tahun pertandingan. So katakan tahun depan 2022 berapa hari je lagi ni, nak Aiman diberi peluang untuk menjadi mentor lagi. So apa yang akan dilakukan dengan lebih baik? Kalau daripada saya sebagai mentor, kalau saya nak masuk lagi season depan, apa yang saya nak improve adalah cara saya komunikasi dengan adik-adik ni. Maksud dia
Macam kita ni dekat universiti, kita komunikasi dengan kawan-kawan kita pasal projek. So memang kita diorang faham apa yang kita nak jelaskan. Tapi bila kita bincang pasal projek dengan adik-adik ni, kadang-kadang ada perkataan-perkataan tu yang mereka tak berapa faham. Jadi kita kena sesuaikan macam mana kita nak explain, macam mana kita nak terangkan sesuatu tu kepada orang luar yang tiada pengalaman ataupun tiada basic tentang elektronik. Dekat situlah. Kemudian apa yang saya nak improve, saya punya ni lah sama macam adik-adik ni punya masalah. Saya punya bahasa Inggeris agak kurang sebenarnya. Dekat situlah. So sebab bila kita jadi mentor ni, kita jadi orang tengah antara pihak atas, maksudnya pihak Chewbacca, pihak Sadabi dengan adik-adik ni. So kita punya English pun sebenarnya main peranan juga untuk kita discuss tentang apa masalah yang adik-adik ni ada, kita nak discuss dengan orang atas kita. Dekat situlah. Itu apa yang saya nak improve untuk next year insyaAllah. Nampak pengalaman yang saudara Aiman dapat ni memang sangat berharga kan. Macam mana nak berkomunikasi antara orang industri dengan pelajar sekolah kan. Apa nak menjadikan suatu projek itu jadi kan. Okay. Terima kasih Aiman. So adik Anis kan, kalau diberi peluang untuk masuk sekali lagi tahun depan, nak masuk lagi ke? Dah penat dah ke? Apa yang akan dilakukan lebih baik lah kalau tahun depan masuk lagi? Kali bahasa Inggeris lah sebab memang tak mahir kan. Yang kedua adalah dari segi video. Video pun kena lebih kreatif untuk bagi video tu lebih menarik. So, macam tu lah untuk mantapkan lagi video saya yang buat. Okay, so tu komen dari mereka video, pakar video kita. Anas, kalau diberi peluang masuk lagi sekali, apa yang akan dilakukan dengan lebih baik? Jika diberi peluang, saya akan cari idea yang lagi baik, lagi mantap, yang boleh bantu masyarakat macam smart bag ni untuk sekolah kan. Yang ni nanti kita, kalau masuk lagi ya, kami akan buat yang projek yang yang lagi memberi manfaat dah kepada masyarakat. High impact, wah Masya Allah, bagus. Dah ada mindset yang begitu pada usia 13 tahun kan, dekatan satu, adik Anas, alright. Okay, nampak sangat pertandingan ni telah menjadikan adik-adik semua dengan saudara Aiman lebih matang kan. Okay, soalan yang terakhir ni saya round table. Okay, kalau soalan kan, ada tak apa-apa kata-kata yang terakhir untuk penonton? Kan? Kita boleh tanya adik Zarif. Kata-kata terakhir kepada kawan-kawan ke? Ajak join lagi ke tahun depan ke? Nasihat ke? InsyaAllah saya pun nak join lagi tahun depan. Saya harap kawan-kawan saya, pelajar-pelajar kat sekolah saya join sekali. Tandingan ni nak dikatakan tak adalah mudah sangat dan tak adalah katakan susah sangat. Yang penting kita confident. Sekali saya pun tidak tahu yang kita akan select sebab tandingan ni dibuka satu Malaysia. Tapi 500 team yang select. So penting confident, kalau berminat boleh join lagi untuk depan. Dan cuba sahaja apa yang saja. Mana tahu lepas ni adik Zarif pula yang ajar kawan kan. Okay, Aiman, ya, ada kata-kata akhir kepada kawan-kawan UTM ke kan? Atau sama nasihat apa-apa? Untuk saya,
untuk kawan-kawan yang minat untuk menjadi mentor tapi takut untuk bercakap macam saya sebenarnya. So cubalah program ni, sebab program ni bukannya kita daftar nak jadi mentor, kita terus dapat jadi mentor, tak. Kita akan di-train dulu. Kita akan di-train situasi sama macam kita jadi student. Maksudnya dekat dalam training tu kita kena belajarlah pasal microcontroller. So kalau awak tak ada basic pasal Arduino pun, tapi awak minat nak jadi mentor, awak boleh. Sebab kita memang akan pihak Cubakar akan ajar dulu benda tu. Kemudian kita kena present, kita kena buat satu projek, tak silap saya dalam masa 3 hari. Dalam masa 3 hari kita kena fikirkan satu projek inovasi, sama tembok macam student kena. So daripada situ kita dapat tahulah, oh nanti student akan ada masalah ni. Oh apa tu problem statement. Dekat situlah kita akan dapat. So daripada kalau awak kosong pun, awak masuk, awak memang ada komitmen, memang minat, satu memang minat lah. Kedua, awak memang boleh bagi komitmen. InsyaAllah awak boleh jalan ni projek ni sampai akhir. Program ni sampai akhir. Untuk adik-adik pula, untuk student-student dekat luar sana yang memang minat dengan bidang microcontroller, awak ada idea projek awak nak buat, so join lah projek ni. Memang banyak input yang awak akan dapat. Lepas tu untuk adik-adik sekolah saya ni, adik-adik Al-Ashraf ni, so tahun depan join lah lagi, awak dah ada pengalaman. So daripada pengalaman tu awak boleh improve, banyak benda awak boleh improve. Mungkin awak boleh pecahkan tim ni, awak ambil tim lain. Sebab Anas maybe ada idea lain, Zarif maybe ada idea lain kan. So awak memang dah ada pengalaman. So kegagalan hari ni bukan bermakna awak harus berhenti, tapi untuk awak belajar dan seterusnya meningkat maju. Itu je lah daripada saya. Saya suka kata-kata akhir tu kan, belajar dan meningkat maju. Right. So, adik Anas ada kata-kata akhir pada rakan-rakan? Apa ada banyak like dan love di FB ni? Banyak. Saya nak cakap kalau nak mencuba sesuatu bidang tu, jangan takut untuk mencuba. Sebab kalau kita dah cuba, lepas tu kita mengalah, kita tak tahu apa yang akan jadi seterusnya. Sebab kata ayah saya, kalau nak masuk sesuatu pertandingan tu, kita jangan buat sambil lewa. Jangan buat suka-suka dia saja nak masuk. Alah, boleh menang ni. Macam itulah. Tapi kita masuk tu untuk target menang, dapat nombor 1. Jangan target nombor 2. Sebab kalau nombor 2 tu, sebenarnya nombor 2 tu lah orang yang pertama yang kalah dengan orang yang dapat nombor 1. Walaupun saya tak faham sekarang, tapi saya yakin satu hari nanti saya akan faham. Kata-kata azimat tu kan, masuk kena ada mindset menang kan. Tapi kalau kita tak menang, kita redha kan. Okay. Anis? Dan semua orang dah bagi nasihat untuk orang lain. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada Dr. Rina kerana telah membuka peluang kepada kami untuk menyertai pertandingan ini. Seterusnya, terima kasih kepada Ustaz Ashraf kerana telah memberi kepercayaan kepada kami. Kemudian terima kasih kepada Abang Aiman selaku mentor kami yang banyak membantu sepanjang program dijalankan. Dan lupa juga kepada pihak penganjur iaitu Sam Darby kerana telah menganjurkan program yang menarik ini iaitu Young Innovators Challenge. Dan akhir sekali terima kasih kepada pihak UTM kerana sudi menjemput kami untuk sesi perkongsian ini. Okay, terima kasih semua. Saya berbesar hati juga untuk jadi moderator pada adik-adik yang sangat berbakat kan, dengan mentor yang sangat committed. Okay. Dan semoga lebih ramai pelajar UTM akan volunteer jadi mentor tahun ni dan kita boleh luaskanlah sumbangan kita kepada masyarakat. Okay.
So saya lihat dekat ni tak ada soalan di Facebook. Okay, so para penonton yang terlibat boleh harap dapat isi borang online di chat, di komen webinar perkongsian pengalaman yang Innovator Challenge untuk mendapat sijil. Okay, so kawan-kawan di SMA JM Al-Ashraf, pelajar UTM, so boleh isi borang dapat sijil ada di komen. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Pusat STEM, Dr. Nazmin kan yang dah banyak membantu untuk menjayakan program ini. Terima kasih kepada semua pensyarah yang terlibat, Jurubakan Melaka, kan mentor-mentor yang dikasihi. So insyaAllah, hopefully kita boleh jumpa lagi tahun depan. Mungkin tim yang sama, tim berlainan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.